Sebenarnya pertempuran di antara kedua pasukan ini seimbang. Cuma pemain-pemain Malaysia seolah-olah mereka hilang sedikit fokus. Mereka seolah-olah nampak gentar sedikit kerana pasukan Singapura banyak melakukan asakan dengan begitu pantas sekali, Richard. Itu pandangan saya. Ya, itu yang kita harus beri, seperti mana saya katakan tadi, mereka harus memberi tumpuan untuk memantapkan lagi, menutup ruang dan peluang di bahagian midfield supaya pemain-pemain midfield Singapura tidak mendominasi peluang itu. Tackle dari belakang yang dilakukan oleh Safwan ke atas Safiq Salih. Malaysia pastinya mencari sepakan percuma di hadapan pintu gol kerana kita ada senjata kita sendiri, iaitu menerusi Syafiq Rahim. Fadli Sas, hantaran jauh, berjaya Safiq Salih. Ismail Faruqi, peluang kedua yang beliau miliki, tapi lentengan yang dilakukan oleh Safiq Salih tadi berjaya mengatasi Dave Bennett. Manakala Bennett pula tidak puas hati dengan pengadil yang tidak memberikan sepakan percuma kepadanya. Sebenarnya kerap juga banyak hantaran jauh, hantaran tinggi yang Malaysia lakukan ketika ini, Richard. Ya, sebenarnya mereka harus juga beri tumpuan untuk membuat operasi di sebelah tengah, di mana mereka boleh membuat larian solo 1 lawan 1 atau duels 1 versus 1 di tengah untuk mengelirukan pertahanan Singapura sebelum Syafiq Rahim boleh membuat second ball winner percubaan di situ. Syafiq ketika ini, Safiq Salih, rembatan dari Safiq Salih, kencang rembatannya dengan kaki kiri. Akhbar di Singapura telah memberikan perhatian khusus kepada penyerang Pelita Jaya ini. Dikatakan sebagai jelmaan Allahyarham Dato' Muhtadari, tapi kita harus terima pujian itu. Namun kita harus terima juga hakikat. Bagi saya, Allahyarham Dato' Muhtadari tiada gantinya. Kiuli berjaya melakukan turning yang baik, mengatasi Mahali. Hambatan terkena kepada Ahmad Rohidan. Syafiq miscue. Sepakan percuma lagi diberikan. Bahaya kedudukan ini. Itu yang saya katakan, mereka tidak boleh melakukan sebarang kesalahan di situ, terutamanya kawasan yang boleh menyebabkan peluang yang baik untuk penyerang atau Kuili terutamanya untuk membuat percubaan di situ. Sekali lagi kita lihat Kuili di situ, Shinji di situ, dan juga Mustaqik berada di situ. Itulah tiga yang akan merancang tendangan percuma daripada jarak yang mengizinkan itu. Duric menjaringkan gol penyamaan. Bukannya Fairudin, maaf saya. Alexander Duric yang menyentuh bola. Tendangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dan juga rakan sepasukannya. Permainan dibuka di seberang sana. Kali ini mereka menukar taktik dan hantaran jauh. Hantaran melintang yang dapat dikeluarkan oleh Fadli Sas. Kunalan, Jai, biasa oleh Ismail Faruqi. Banyak kesalahan-kesalahan dilakukan terutamanya di sebelah kanan. Ini memberi peluang kepada pasukan atau pemain midfield kiri Singapura untuk beroperasi atau build up attack terutamanya di sebelah kiri. 2 minit setengah. 2 minit setengah yang terakhir untuk separuh masa yang pertama. Duric keluarkan oleh Ahmad Fakri. Fairudin. Ismail Yunus menghantar semula bola dalam kotak penalti. Bola yang kedua. Oh, pelanggaran yang agak keras berlaku. Gol yang ketiga. Kali ini giliran Fairudin pula. Barisan pertahanan Malaysia yang terleka selepas Fadli Sas gagal dalam perebutan bola tinggi dengan rembatan deras yang dilakukan oleh Mustaqik Fairudin untuk menewaskan Sarbini buat kali yang ketiga. Segalanya tak menjadi apabila kita banyak melakukan kesilapan di sini, yaitu apabila kita gagal dalam perebutan bola tinggi. Di sini kita lihat bahawa Fadli terlepas dan kemudiannya Fairudin datang. Sarbini langsung tidak melakukan sebarang attempt untuk mengeluarkan bola itu dari kawasan bahaya.
kerana satu rembatan yang deras dapat dilepaskan oleh Mustafiq Farudin pada saat terakhir separuh masa yang pertama ini. 3-1. Asarudin, cross yang baik, Gunalan jauh di sebelah sana. Itu yang saya katakan tadi, mereka mesti mempunyai disiplin pertahanan yang baik, memberi tumpuan yang baik, kerana sekiranya ini berlaku, kelekahan berlaku, dan akibatnya inilah mereka akan dihukum hasil kesilapan daripada defending yang tidak begitu kemas. Kita dapat lihat mudah ketika ini jaringan yang dimiliki, jaringan yang ketiga sebentar tadi. Singapura bersemangat sekarang ini. Tambahan seminit saja yang diberikan. Fadli dan juga Muslim, sesuatu perlu dilakukan dari segi komunikasi di antara dua pemain ini. Jangan hilang semangat, boys. Masih ada lagi ruang dan masa untuk anda. Lepas bahaya kedudukan Duric, peluang gol yang keempat. 4-1 kedudukan, belum pun tamat separuh masa yang pertama. Tumpuan yang kurang beri tumpuan dalam saat-saat terakhir ini menyebabkan kita hilang fokus, hilang pattern dalam serangan, yang menyebabkan kedua-dua midfield Singapura berlegar mempunyai peluang untuk membuat tekanan dan asakan ke pintu gol kita. Kita lihat bagaimana Duric berjaya melepaskan diri, dan kemudiannya siapa yang menjaga Syahjai di seberang sana. Di mana Mahali, di mana centre back yang lain. Apabila Syahjai mudah saja menampan bola ini untuk gol yang keempat kepada pasukan Singapura. Dalam tempoh seminit, mereka telah pun berjaya menduduki ataupun mendapatkan gol yang keempat sekaligus memberikan tekanan yang hebat kepada pasukan Malaysia. Kita harapkan penyokong-penyokong kita yang di seberang sana tidak hilang tumpuan kerana ada objek yang dilempar ke dalam padang ketika ini. Ya, perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku, Zainal, dan walau bagaimanapun kita lihat ada sedikit perubahan yang taktikal berlaku di mana Sinjihi berubah ke sebelah kiri dan Kuili berdatang ke sebelah kanan. Itulah berlakunya percaturan dengan mereka berlegar untuk membuat antaran switch play untuk menewaskan pemain pertahanan kita, terutamanya di bahagian sebelah kanan. Kita tidak mampu untuk menyekat pasukan Singapura daripada terus melancarkan serangan. Kita hanya sekadar melihat saja. Datuk K. Raja Gopal ketika ini sedang berbincang serius dengan Tan Cheng Ho dan juga barisan jurulatih yang lain. Mereka tiba-tiba saja hilang tumpuan apabila dua gol yang pantas dapat dihasilkan oleh pasukan Singapura. Kita akan berehat seketika. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Kembali kita secara langsung ketika ini dari Stadium Jalan Besar Singapura, di mana Malaysia akan buat pertukaran di sini kerana yang dapat saya lihat Amirul Hadi sedang bersiap sedia untuk masuk. Dia menggantikan Ismail Faruqi. Pertukaran pertama yang dilakukan oleh pasukan negara selepas kita ketinggalan sekarang ini dengan 3 gol. Satu jumlah yang cukup besar sebenarnya. Okey Richard, apa yang anda saksikan tempoh hari, apa yang mereka pamerkan pada hari ini jelas cukup berbeza. Ya, itu yang kita lihat daripada pemain-pemain, rata-rata pemain Singapura, Zainal. Namun kita juga harus memberi tumpuan kepada kepadatan yang harus mereka lakukan di bahagian midfield, dan saya percaya dengan kehadiran Amirul Hadi mungkin kita akan lihat sedikit cabaran atau tekanan di sebelah kanan, terutamanya kepada pemain nombor 23 ini, di mana mereka boleh membuat asakan terhadap pemain ini, iaitu Jumaat Jantan yang turun bermain sebagai back kiri. Singapura pula melakukan sepak mula. Kita
Kita harapkan bahawa Fadli dan juga Muslim cepat memberikan perhatian kepada permainan ini. Mereka cepat melakukan recovery, terutamanya di bahagian tengah. Selain daripada cepat juga membantu Asharuddin Putra Omar yang tertewas beberapa kali di separuh masa yang pertama. Jadi kembali kepada formasi asal dengan Syafiq Rahim berada di atas sedikit. Di belakang dua striker, Fakhri di bahagian tengah. Ismail Faruqi direhatkan untuk menghadapi separuh masa kedua ini. Haris, Fakhri mengasak Dave Bennett. Saya rasa satu ataupun dua gol lagi bukan sesuatu yang mustahil, tapi pemain-pemain perlu ada keyakinan. Haris lebih pantas. Muslim, Fadli dijatuhkan oleh Haris. Sebenarnya kita harus membuat build up attack daripada bahagian midfield untuk menggunakan kekuatan fresh leg di mana Amirul Hadi yang berada di sebelah kanan dan sekaligus Safi Saleh berada sebagai satu holding striker di atas. Kita sebenarnya boleh sekiranya kita membuat build up yang baik, tidak membuat kesalahan. Gunalan pula terlepas bola di seberang sana, cuba mengejar semula. Syarif Ishak, permainannya pada hari ini tidaklah begitu tinggi kualitinya, tetapi kehadiran beliau di bahagian tengah banyak membantu, terutamanya mudah bagi Syajai dan juga Kyuli bertukar-tukar posisi. Lepas Kyuli, Mahali keluarkan bola dari kawasan pertahanan. Kali terakhir Singapura berjaya menghasilkan lebih daripada 3 gol, ataupun lebih tepat lagi dapat menjadikan 4 gol pada pertemuan dengan Malaysia ialah pada tahun 1986 di Stadium Nasional di Kalang. Amar Rohidan, Kunalan cuba mencari Fakhri, tetapi sudah pun dikejar oleh Fahiruddin. Jaring gol yang ketiga. Kunalan, Amar leka sedikit. Amirul, Syafiq Rahim berdepan dengan Dave Bennett. Cantik pergerakan dan kemudiannya terlalu ke dalam kepada penjaga gol, iaitu Izwan. Izwan kita nampak awal permainan tadi dia mungkin agak gementar ya, kerana melepaskan gol yang begitu awal. Namun beliau sudah cepat settle down ya. Kerana pemain pertahanan mereka seperti Ismail Safwan dan Daniel Bennett memberi keyakinan kepada beliau. Amar Rohidan, hantaran jauh yang begitu sia-sia dilakukan oleh Amar Rohidan. Kita harapkan bahawa tidak ada lagi hantaran liar seperti itu yang akan menyukarkan rakan-rakan bagian hadapan. Singapura adalah juara kejuaraan ASEAN beberapa kali. Malaysia baru kali yang pertama. Sekarang ini juara menentang bekas juara. Asharuddin, Fakhri, kawalan bola baik dari bahagian tengah. Syafiq leka sedikit. Amirul, Mahali naik ke atas untuk membuat overlapping. Cross baik dari Safi Saleh. Cantik. Apa? Kita terus tekan mereka. Ya, sebenarnya itu yang harus dilakukan kerana kemasukan pemain sebelah kanan kita ini memberi satu indikasi yang baik di mana tekanan sudah kita lihat di sebelah kanan, dan Amirul Hadi saya rasa terus memberi tekanan terhadap pemain yang berjersey 23 iaitu Jumaat Jantan supaya hantaran-hantaran lintang dapat mencari sasaran, terutamanya Safi Saleh. Muslim berjaya perebutan bola tinggi. Safi pastinya akan dilangkan kad kuning kerana tekan agak keras. Nampak kad merah. Richard. Oh, tidak, kad merah direct, kad merah terus. Dia bukan akan direhatkan, tetapi dia juga akan berehat pada perlawanan akan datang.
Bahrain tiba-tiba sahaja bertindak begitu